Satelit China jumpa satu objek di Lautan Hindi. Pencarian MH370 semakin mencabar. Kempen PRK Kajang berakhir 12 tengah malam ini. Operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370 mencatat sejarah paling panjang dan melibatkan banyak negara. Ya, Malaysia mengetuai operasi mencari dan menyelamat SAR pesawat berkenaan dengan kerjasama diplomatik, logistik serta teknikal secara berterusan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Syahril Sarapuddin. Dan saya Nur Ashikin Abdul Rahman. Ketika usaha mencari belum menemui hasil konkret petang tadi, satelit China mendakwa mengesan objek terapung di kawasan Koridor Selatan. Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein memaklumkan satelit China tersebut mengesan satu objek terapung sebesar 22.5 meter panjang, 13 meter lebar di Koridor Selatan. Maklumat diterima daripada Duta Besar China Huang Huikang dan aset mereka sedang bergerak ke lokasi tersebut. But the news that I just received is that the Chinese ambassador received satellite image of floating objects in the southern corridor, and they will be sending ships to verify. The Beijing government will announce this in a couple of hours. This floating object is 22 meters long and 30 meters wide. Dalam pada itu, Datuk Seri Hishamuddin berkata misi pencarian akan tetap diteruskan seperti mana yang dimahukan oleh keluarga pesawat MH370. Malaysia tidak akan berputus asa dan cuba sedaya upaya dengan bantuan dari lebih 20 negara dalam misi pencarian itu. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat MH370 di Koridor Selatan di Lautan Hindi semakin mencabar dengan ombak kuat dan terdedah kepada ancaman taufan. Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, amaran taufan tropika Gillian dikeluarkan di selatan Lautan Hindi berdekatan Pulau Christmas dilaporkan berada pada tahap 1. Generally, conditions in the southern corridor are very challenging. The ocean varies between 1,150 meters and 7,000 meters in depth. In the area where the possible objects were identified by the Australian authorities, there are strong currents and also rough seas. A cyclone warning has been declared for tropical cyclone Gillian, which is located in the southern corridor. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA Datuk Azharuddin Abdul Rahman mengesahkan transkrip komunikasi pesawat MH370 yang didedah akhbar The Telegraph hari ini adalah tidak tepat. Transkrip yang dilaporkan dalam Daily Telegraph adalah tidak sahih, tidak tepat. And I have to inform that the transcript between the aircraft and the controllers as reported in the Daily Telegraph is not accurate. Kawasan pencarian di Koridor Selatan di Lautan Hindi yang diketuai oleh pihak berkuasa Australia telah diperluaskan kepada 10,500 batu persegi, manakala di Koridor Utara tiada laporan penemuan baru melalui radar atau imej satelit. Baik, manakala usaha mengesan MH370 di Koridor Utara masih belum menemui sebarang petunjuk setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat di seluruh dunia yang disertai lebih 24 buah negara menjangkakan masa yang lebih panjang diperlukan untuk mengesan ke mana perginya MH370. Australia 2 hari lalu yang mengumumkan penemuan serpihan dipercayai bahagian pesawat, bagaimanapun berkata imej satelit tersebut mungkin serpihan objek lain atau bahan yang dibuang daripada kapal. Well, there is a lot of ocean debris floating around the globe continuously, and containers do fall off ships, and so there are any other number of potential explanations as to what these items actually are. Those who've done the technical analysis believe that they're of interest in relation to this disappearance, and even though this is not a definite lead,
it is probably more solid than any other lead around the world, and that's why so much effort and interest is being put into this search. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott pula berkata cuaca yang baik di selatan Lautan Hindi hari ini boleh membantu operasi. Bercakap semasa melakukan lawatan ke Papua New Guinea, Perdana Menteri itu berkata 6 pesawat termasuk sebuah P3 Orion dari New Zealand. 2 pesawat Ilyushin Tu-76 China dijangka tiba di Perth hari ini selepas berlepas dari pangkalan Tentera Udara Subang, Kuala Lumpur pada pukul 7 pagi tadi untuk menyertai operasi mencari. 2 lagi pesawat dari Jepun pula dijangka tiba esok. Beberapa buah pesawat juga dilihat berlepas untuk hari ketiga berturut-turut. Lokasi pencarian di selatan Lautan Hindi kira-kira 2,500 km ke barat daya Perth. 整个实验飞机的搜寻计划，我们首先要和这个澳方政府进行协商。来了以后，我们希望尽快的话呢，参加这次搜寻。只要有一线希望，我们将全力搞好这次搜寻，完成好这次搜寻任务。 Manakala 5 buah kapal China digerakkan ke selatan Lautan Hindi selepas laporan dari Australia mengesan imej satelit menyerupai serpihan pesawat. 3 buah kapal itu dijangka tiba ke lokasi Selasa ini. Manakala kapal penyelamat Nahaiju digerakkan ke selatan Pulau Christmas untuk menyertai sebuah lagi kapal yang berada berhampiran kepulauan itu. 2 buah kapal lagi akan menuju ke utara mengikut Teluk Bengal dan akan ke utara Lautan Hindi. Baik, ada kemungkinan kedua-dua objek yang dicerap satelit Australia pada 16 Mac lalu sudah bergerak beratus-ratus kilometer ketika ini dan bagi menjejakinya kapal penjelajahan milik China dikerah membantu. Pernah menjalankan misi penyelidikan di Antartika, kapal pemecah ais Zulong diarah kerajaan China supaya kembali semula ke perairan terpencil di selatan Lautan Hindi. Kapal pemecah ais sepanjang 167 meter itu berlabuh di Perth, Australia semalam dan membuat persiapan penuh bagi menyertai misi mencari dan menyelamat. Shue Long merentasi kawasan di mana objek yang mungkin ada kaitan dengan pesawat MH370 kira-kira seminggu lalu. Namun ia tidak mengesan sebarang serpihan yang meragukan. Dengan jarak pelayaran sejauh 2,500 km, ia dijangka sampai ke lokasi dalam masa 4 hari. Menurut Kapten Kapal Wang Jianzhong, 87 kru Shue Long terlibat dalam misi kali ini. Beliau menyifatkan misi kali ini amat berbeza dengan misi penjelajahan dan penyelidikan di Antartika. Dalam pada itu, wartawan kami Dian Fatihah Ma'noh turut diberi peluang ke selatan Lautan Hindi menyertai operasi pencarian bersama Tentera Udara Amerika Syarikat bagi memberi gambaran sebenar operasi dalam di kawasan lautan yang cukup luas. Aset yang digunakan adalah pesawat P3C Orion milik Tentera Laut Amerika Syarikat. Tumpuan misi hari ini tertumpu di kawasan koridor selatan Pulau Koko dan Pulau Christmas, Lautan Hindi. Today we have been tasked to search a 25,000 square nautical mile area to the southeast of the Cocos Island. It will be about a 3-hour transit to get there, search the area, and then about another 3 hours to come back. So about a total of 10-hour flight time today. We're doing this mission in support of the Malaysian government and to help out during the search efforts to try to locate the missing Malaysian airliner. We have multiple sensors on board. Our primary sensor, we have a radar on board the aircraft. We utilize that as our main sensor to search the entire area. If we find something on the water, we'll be able to pick it up. And then we'll fly around. Then we use our camera on board to try to get a visual of whatever object is on the area. If it is something of importance, we'll report that back to the Malaysian government. They'll analyze it, and then we'll continue with the search until we're complete for the day, and then we can come home in a safely manner. 11 kru kapal menyertai misi kali ini. Perjalanan dijangka akan mengambil masa 10 jam, termasuk 3 jam operasi mencari dan menyelamat. RTM akan membawakan perkembangan operasi menerusi Orion dari masa ke semasa. Operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370 yang hilang diketuai Australia berakhir malam tadi tanpa sebarang serpihan ditemui, tetapi misi pencarian di kawasan perairan 2,500 km dari Perth mencadangkan kemungkinan besar berlaku kecemasan dalam pesawat tersebut. Akhbar The Sydney Morning Herald SMH melaporkannya hari ini.
Pesawat dan kapal melakukan pencarian semalam walaupun cuaca buruk untuk mencari objek sepanjang 24 meter terapung di kawasan perairan Australia. The Sydney Morning Herald mengatakan lokasi serpihan di Lautan Hindi akan melenyapkan beberapa teori liar tentang apa yang berlaku dalam pesawat dan kecemasan dalam pesawat menjadi kemungkinan terbesar sekarang. Pesawat MH370 berlepas dari Kuala Lumpur pada 8 Mac dengan 239 penumpang termasuk anak kapal untuk ke Beijing. Putrajaya mengatakan semalam imej satelit merupakan petunjuk boleh dipercayai bagi misi pencarian yang disertai 26 negara itu. Menurut The Sydney Morning Herald, kecemasan mungkin berlaku dalam pesawat tersebut yang cuba berpatah balik tetapi komplikasi mungkin menyebabkan kru dan penumpangnya tidak sedarkan diri sehingga pesawat terbang dengan sendiri dan terhempas apabila kehabisan minyak. Dengan imej satelit objek besar yang dikatakan Australia dikesan 5 hari lalu, The Sydney Morning Herald mencadangkan pesawat MH370 tidak mungkin dirampas. Laluan ke arah selatan pesawat MH370 menyingkirkan teori rampasan kerana tiada sebarang lapangan terbang dalam laluannya. Malaysia amat menghargai bantuan Jepun dalam operasi mencari dan menyelamat serta kata-kata semangat diberikan berhubung insiden pesawat MH370 yang hilang. Penghargaan dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melalui tweet terbaru beliau. Dan petang semalam dalam perbualan telefon kira-kira 10 minit dengan Datuk Seri Najib, Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe memberitahu Jepun akan terus menyokong usaha kerajaan Malaysia melaksanakan operasi mencari pesawat itu. Pada masa sama meminta Perdana Menteri supaya membuat permintaan lanjut kepada Jepun jika memerlukan sebarang bantuan dan kerjasama lain memandangkan Jepun mempunyai hubungan istimewa dengan Malaysia. Seorang wanita Australia memainkan peranan penting dalam operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370. Kapten Alison Norris adalah pegawai memerintah kapal kedua terbesar Tentera Laut Australia, HMAS Success, yang tiba di kawasan pencarian hari ini. Kapten Alison bersama 220 anak kapal sudah bersedia untuk berdepan dengan apa jua cabaran. Beliau menjangkakan operasi mencari pesawat MH370 berdepan dengan kesukaran ekoran keadaan cuaca dijangka merosot pada hujung minggu ini dengan laut bergelora dan ombak setinggi 3 dan 4 atau 2.5 meter dan tiupan angin sederhana. Sekiranya menemui sebarang serpihan daripada pesawat hilang itu, anak kapal akan cuba mengambilnya dengan menggunakan bot penyelamat dan mungkin kren. Kapten Norris menyertai Tentera Laut sejak 1987 sebagai pegawai dan pakar perang. Bersua kembali. Ahli keluarga penumpang pesawat MH370 berpuas hati dengan kerjasama MAS yang sentiasa menyalurkan maklumat terkini berkaitan kehilangan pesawat itu. Ji Ying Siong, abang kepada Ji Jing Hang, salah seorang penumpang MH370 mengakui pihak MAS sentiasa menghubungi keluarganya termasuk yang terbaru dengan penemuan 2 objek di Lautan Hindi berdekatan Perth, Australia. Dia kata ada maklumat baru yang Australia tu lah. Dan dia kata kalau jumpa tu yang confirm itu yang MH370 kan, dia akan call balik lah. Tapi sampai sekarang tu tak ada apa-apa lagi. Tapi saya harap yang dapat jumpa tu bukan MH370 lah. Mengakui operasi pencarian yang masuk hari ke-15, ibunya Tan Giat Gura, 68 tahun dan bapa Ji Tek Meng, 75 tahun, sentiasa berada di hadapan televisyen menantikan perkembangan terbaru mengenainya. Keadaan yang berlaku ke atas keluarganya sendiri diakui amat menyentuh perasaan. Masih sedih dengan apa yang berlaku, beliau menyuarakan agar masyarakat luar menghentikan penyebaran berita-berita palsu di media sosial. Memang kami harap yang maklumat tu memang tepat. Tak mau macam tu sebab mak saya selalu tengok berita yang keluar tu kan, dia akan risau, akan menangis. So kita pun risau jugalah macam tu. Ji Jing Hang, bapa kepada 2 anak, menetap di Seremban, Negeri Sembilan. Baik, berhubung satu laporan mengenai bungkusan bateri lithium ion daripada kargo MH370 Malaysia Airlines menerusi satu kenyataan menjelaskan bateri tersebut selamat dan mematuhi peraturan penerbangan. Syarikat penerbangan itu berkata bateri lithium ion tersebut mengikut piawaian Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO dan Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA setelah diklasifikasikan sebagai barangan tidak berbahaya.
Kenyataan dikeluarkan berikutan spekulasi tabloid British Daily Mail yang menyebut bungkusan bateri dalam pesawat MH370 boleh menyebabkan kebakaran dalam pesawat. Laporan itu menyebut Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airlines Ahmad Jauhari Yahya mengakui pesawat itu membawa bateri lithium ion mudah terbakar. Jauhari dalam sidang media Isnin lalu berkata pesawat itu membawa 3 ke 4 tan manggis ke China dan tiada barang bahaya dalam kargo. Dakwaan terbaru membawa spekulasi kebakaran antara penyebab pesawat itu hilang sejak 2 minggu lalu. ICAO mendefinisikan barangan berbahaya itu sebagai sesuatu yang mengundang risiko kepada kesihatan, keselamatan, harta atau persekitaran. Menurut pentadbiran penerbangan Persekutuan Amerika Syarikat, bateri lithium ion yang dibawa ke dalam beg atau kargo menyebabkan lebih 140 insiden di antara Mac 1991 hingga Februari 2014. Menurut Mail Online, terdapat kes di mana pesawat musnah akibat kebakaran yang dimulakan dari peranti itu meskipun 2 kejadian berkenaan berlaku dalam pesawat kargo. Satu kes lain juga berlaku apabila penerbangan 6 UPS Airlines terhempas waktu cuba membuat pendaratan cemas pada September 2010 semasa perjalanan dari Dubai ke Cologne di Jerman. Billy Vincent, bekas Ketua Keselamatan Pentadbiran Penerbangan Persekutuan Amerika Syarikat berkata pengesahan MH370 membawa bateri lithium ion mengukuhkan lagi teorinya bahawa kebakaran bermula di bahagian kargo dan memusnahkan sistem komunikasi pesawat serta kabin dipenuhi sisa toksit. Bateri lithium ion sensitif kepada suhu panas dan haba menyebabkan ia lebih cepat bertindak balas berbanding keadaan normal. Lautan Hindi adalah lautan ketiga terbesar di dunia, meliputi 20% permukaan air di bumi. Pada bahagian utara disempadani oleh Selatan Asia, di barat Semenanjung Arab dan Afrika, di timur Semenanjung Malaysia, Indonesia dan Australia dan di selatan Lautan Selatan. Lautan ini dipisahkan dengan Lautan Atlantik oleh 20 darjah timur meridian dan dengan Lautan Pasifik oleh 147 darjah timur meridian. Keluasan meliputi 68,556 juta kilometer persegi meliputi Laut Andaman, Lautan Arab, Teluk Benggala, Great Australian Bight, Teluk Aden, Teluk Oman, saluran Mozambik, Teluk Parsi, Laut Merah dan Selat Melaka. Panjang pantai meliputi keluasan 66,526 kilometer. Titik terendah di kawasan perairan Palong, Jawa, Indonesia dengan ketinggian serendah 7,258 meter. Titik tertinggi adalah 0 meter. Baik, dalam perkembangan sama, pakar forensik tidak menemui bukti mencurigakan dalam simulator juruterbang. Kapten Zahari bersama simulator penerbangan miliknya disiasat Agensi Penyiasatan Antarabangsa untuk mencari sebarang maklumat berhubung kehilangan pesawat MH370. Ketika pencarian pesawat MH370 masuk minggu ketiga, pakar forensik yang memeriksa simulator penerbangan yang diambil dari kediaman juruterbang penerbangan Malaysia MAS, Kapten Zahari Ahmad Shah, tidak menjumpai sebarang bukti mencurigakan. Perkara itu dilapor The Sydney Morning Herald SMH. Simulator milik Kapten Zahari menjadi salah satu fokus utama para penyiasat bagi menyelesaikan misteri kehilangan pesawat berkenaan. Penyiasat curiga apabila mendapati Kapten Zahari memandam log pada komputer yang dihubungkan dengan simulator pada 3 Februari, hampir 5 minggu sebelum Boeing 777 dengan 239 penumpang hilang dari radar semasa melakukan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Menurut laporan, pemacu keras komputer itu dihantar kepada pakar Biro Perisikan Persekutuan FBI di Amerika Syarikat untuk kajian lanjut memandangkan penyiasat berpendapat kemungkinan pesawat itu dirampas. Kapten Zahari dan pembantu juruterbang Farid Abdul Hamid, 27 tahun, menjadi tumpuan utama siasatan selepas pihak berkuasa Malaysia berkata mereka percaya terdapat tindakan yang disengajakan oleh seseorang di atas pesawat sehingga menyebabkan ia kehilangan komunikasi dan kemudian beralih daripada laluan penerbangan yang dijadualkan. Lautan Hindi yang mempunyai kedalaman kira-kira 6 km masih mampu diteroka. Namun usaha menjejaki dasar lautan tidak mampu dilakukan secara fizikal, sebaliknya perlu menggunakan bantuan dan kelengkapan operasi di dasar lautan. Antaranya pesawat selam robotik dan robot penyelam laut dalam serta pengesan pinga locator hydrophones.
Operasi kelengkapan berteknologi tinggi itu hanya sesuai digunakan selepas berkedudukan objek penting berkaitan pesawat terbabit, khususnya kotak hitam dikenal pasti pada sesuatu lokasi. Pesawat selam robotik misalnya boleh menyelam melebihi 6,000 meter. Dengan berkeupayaan merakam imej dasar lautan, ia beroperasi tanpa bantuan cahaya dan tekanan tinggi serta menggunakan sonar dan alat kawalan jauh. Manakala robot penyelam laut dalam boleh beroperasi pada kedalaman sehingga 11,000 meter dan dikendalikan secara kawalan jauh dari kapal operasi. Sementara itu, pinggir locator hydrophones bertujuan mengesan kedudukan kotak hitam pesawat. Namun proses pencarian disifatkan sangat kritikal kerana bateri pinggir biasanya boleh bertahan sehingga 30 hari dengan kini berbaki 15 hari untuk kerja pencarian. Dalam pada itu, Pentagon sedang mempertimbangkan permintaan dari Malaysia untuk peralatan dan teknologi pengesan sonar bagi mempertingkatkan lagi misi mencari pesawat MH370. Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Syamuddin Hussein meminta peralatan pemantauan dasar laut itu menerusi panggilan telefonnya dengan Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Chuck Hagel malam tadi. Jurucakap Pentagon Laksamana Muda John Kirby berkata setakat ini tiada permintaan spesifik dibuat mengenai jenis peralatan yang diperlukan. Tentera Laut Amerika Syarikat mempunyai sistem sonar yang aktif dan pasif untuk mengesan objek di lautan berdasarkan bunyi ping dan mengesan bunyi pantulan berkenaan. Salah satu sistem dikenali Towed Pinger Locator yang dikerapkan di belakang kapal dan digunakan untuk mendengar sebarang bunyi di kedalaman sehingga 20,000 kaki atau 6,000 kilometer. Tentera Amerika Syarikat menawarkan bantuan teknologi berkenaan kepada Perancis ketika usaha mencari kotak hitam pesawat Air France yang terhempas di Lautan Atlantik pada Jun 2009. Tahukah anda apa itu kotak hitam? Semua pesawat diwajibkan dilengkapi kotak hitam yang di dalamnya terkandung perakam data penerbangan FDR dan perakam suara kokpit CVR. Jika pesawat ditimpa kecelakaan, FDR dan CVR memainkan peranan penting dalam membantu penyiasat merungkai punca kejadian. Ia lazimnya dipasang pada ekor pesawat. FDR ia merakam pelbagai data pesawat pada satu masa termasuk masa, altitude, kelajuan dan arah dituju pesawat. FDR lebih moden turut merakam puluhan fungsi pesawat seperti pergerakan sayap, penjanaan bahan api serta sistem autopilot. CVR, peranan utama merakam percakapan anggota kru serta bunyi dalam kokpit, perbualan juruterbang dan bunyi seperti enjin pesawat dan isyarat kecemasan dalam kokpit. Baik, pusat media bagi petugas yang membuat liputan kehilangan pesawat MH370 akan dipindahkan ke PWTC bermula esok. Demikian kenyataan oleh Kementerian Pengangkutan. Langkah pertukaran tempat itu ekoran hotel sama-sama yang bersiap untuk menerima tetamu sempena acara Grand Prix Formula 1 minggu ini. Pihak PWTC mempunyai kemudahan dan bilik hotel yang cukup bagi memenuhi keperluan media. Dewan Tun Dr. Ismail di Aras 2 PWTC akan digunakan sebagai pusat sidang media. Manakala Dewan Mawar di Aras 2 sebagai tempat untuk petugas media bekerja. Semua petugas media boleh memulakan operasi dari pukul 3 petang esok. Pilihan Raya Kecil N25 Kajang. Rit Pilihan Raya 5 Februari. Notis Pilihan Raya 6 Februari. Hari Penamaan Calon 11 Mac. Hari Pengundian Awal 19 Mac. Hari Pengundian Biasa 23 Mac. Hanya satu aduan diterima pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berhubung dakwaan mengenai telefon bimbit 5 pimpinan kanan Parti Keadilan Rakyat PKR di Kodam oleh pihak tidak bertanggungjawab. 5 pemimpin kanan PKR itu dikatakan memberi khidmat pesanan ringkas SMS kononnya memberi amaran PAS cuba sabotaj pilihan raya kecil PRK Dun Kajang.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menegaskan aduan itu kini dalam siasatan pihak polis Diraja Malaysia PDRM dengan dibantu oleh SKMM. Laporan kepada SKMM dibuat pada 19 hari bulan, 3 hari yang lepas. Dianya bukan senang juga untuk dipastikan apakah benar-benar ianya dihack ataupun menggunakan kaedah spoof yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ataupun kemungkinan kadang-kadang ada juga orang dia salah, lepas tu dia cuba tarik balik dengan mengatakan dia dihack. Kita tak tahu tentang soal ini. Ianya perlu disiasat dan mengambil masa. Saya serahkan pada polis dan pihak SKMM akan membantu siasatan tersebut. Datuk Seri Ahmad Syabri berkata aduan itu diterima pada 19 Mac lalu oleh SKMM dan tindakan itu dilihat melanggari undang-undang. Beliau berkata demikian selepas mengadakan sesi lawatan ke 7 rumah pengundi di Kampung Sungai Chua, anjuran Jabatan Hal Ehwal Khas JASA hari ini. 3 rumah di Kajang terpilih dalam program khidmat bantu di rumah atau Home Health Service Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Program berkonsepkan social outreach yang memberi khidmat sokongan kepada warga emas dan orang kurang upaya OKU. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata objektif program untuk menggalakkan warga emas dan OKU terus tinggal di kediaman masing-masing dan hidup dalam suasana kekeluargaan. Program ini juga bagi menyemai kasih sayang dalam komuniti. Untuk kita memanjangkan outreach, sebab apa? Pegawai saya tak mencukupi walaupun 9,000 dalam negara, tapi dengan klien kita dah berapa ratus ribu, tak cukup. Jadi dah dekat 500,000 juta. Jadi oleh yang demikian, di sinilah kami menggalakkan semangat kesukarelawan dan semangat masyarakat penyayang. Jadi bermakna bukannya pegawai saya, tapi ini adalah sebenarnya volunteers daripada komuniti sendiri. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan mesra dan program khidmat bantu di rumah Home Help Service di Batu 10 Ceras. Sebanyak 500,000 rumah di seluruh negara terlibat dalam program khidmat bantu di rumah Home Help Service ini sepanjang 2 tahun diadakan yang melibatkan 3,000 sukarelawan kebajikan. Baik, sementara itu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berharap pengundi akan memberi sokongan penuh kepada calon BN Datin Paduka Chu Mei Fan pada hari pengundian pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Kajang esok. Kemenangan itu akan menyemarakkan lagi usaha Barisan Nasional memperkukuh semangat kerjasama antara kaum dan pembangunan negara. Menurut Perdana Menteri, kempen pilihan raya kali ini berlangsung ketika kerajaan sedang mengendali dan menyelaras usaha mencari penerbangan MH370 yang hilang dari Kuala Lumpur ke Beijing sejak 8 Mac lalu. Beliau kesal terhadap kempen PRK Kajang yang menjadi medan pemimpin parti pembangkang untuk mencemar bekas pemimpin negara yang sudah lama bersara dari arena politik. Ini termasuk serangan peribadi ke atas Tun Daim Zainuddin yang telah banyak berjasa kepada rakyat dan negara. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mengucapkan selamat mengundi kepada para pengundi. Beliau berharap pilihan raya akan berlangsung dalam suasana aman dan rakyat menunaikan tanggungjawab dalam sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi. PRK Kajang memperlihatkan bagaimana para pemimpin PKR meletakkan kepentingan politik mereka mengatasi kepentingan rakyat. Tambah beliau, para pemimpin PKR memikirkan kepentingan pengundi Kajang apabila mereka memutuskan wakil rakyat Dun Kajang dari parti mereka. Barisan Nasional menawarkan kepada penduduk Kajang seorang wakil rakyat yang mampu memberikan khidmat terbaik kepada mereka. Datin Paduka Chu Mei Fan sebagai calon bukan kerana beliau berhasrat untuk menjadi Menteri Besar atau kerana latar belakang kaum beliau, tetapi kerana beliau memiliki rekod cemerlang dalam memberikan khidmat terbaik kepada rakyat di samping mempunyai integriti yang tinggi. Sebagai pengundi yang bijaksana adalah amat wajar pengundi memilih pemimpin yang komited untuk berkhidmat kepada rakyat, sekaligus menyatakan pendirian menolak pemimpin yang mengenepikan kepentingan rakyat demi kepentingan politik pribadi semata-mata. Dan esok akan menyaksikan satu lagi episod demokrasi berlangsung di Kajang sempena pilihan raya kecil Dun itu. Emosi pilihan raya yang awalnya dijangka antara paling hangat dan kontroversi tiba-tiba berubah apabila negara dikejutkan dengan misteri kehilangan pesawat MH370.
Tidak mahu hilang fokus, gerakan kempen tetap diteruskan kedua-dua calon. Namun, sekurang-kurangnya dua persoalan utama dilihat melingkari senario di Kajang ketika ini. Pilihan raya kecil Dun Kajang, integriti atau simpati. Jumaatun Abdul Ghani ada laporannya. Cuaca yang tidak menentu, denggi, misteri MH370 selain faktor calon, barangkali antara yang boleh dikaitkan dengan faktor kesuraman suasana pilihan raya di Kajang. Tidak seperti kebiasaan pilihan raya kecil lain yang sering kali meriah dengan perang poster serta pentas ceramah politik gegak gempita, di Kajang senarionya sangat berbeza. Tidak banyak poster yang dipasang walaupun berlaku insiden sepanduk calon BN dibaling cat merah. Malah, kedua-dua parti mengambil pendekatan melakukan ceramah lebih santai dalam mendekati pengundi. Ceramah Reformasi 2.0 yang dianjurkan Pakatan Pembangkang juga kurang sambutan. Bagi Barisan Nasional, bertanding di kerusi panas seperti Kajang pastinya bukan mudah. Namun, integriti dan politik bersih yang diamalkan Datin Paduka Chiu Mei Fan dijadikan taruhan. Datin Paduka Chiu Mei Fan, Wakil Barisan Nasional dan juga merupakan calon wanita yang cukup integritinya tinggi, seorang yang ada prinsip dan perjuangan, pernah jadi timbalan ketua wanita, timbalan menteri, letak jawatan, jadi ketua wanita MCA Kemasan, letak jawatan, kerana berpegang kepada prinsip, maka hari ini jadi naib presiden MCA, maka saya yakin beri mandat kepada beliau, dan beliau juga pernah menjadi ahli parlimen selama 2 penggal di Petaling Jaya Utara. Ini akan memberikan keuntungan kepada rakyat di Kajang. Pun begitu, naib presiden MCA tersebut terpaksa berdepan tomahan serta cacian yang disifatkan melampau. Daripada gelaran MP Longkang, kontroversi gambar lucah, tuduhan ingin menutup semua sekolah jenis kebangsaan Cina sehinggalah fitnah dera amah warga Indonesia. Bagi Datin Seri Dr. Wan Azizah pula, beliau bagaikan sudah lali apabila dilempar dakwaan terlalu patuh kepada rentak politik suaminya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemerhati politik anak jati Kajang, Aris Abdul Majid berpandangan agenda politik peribadi seumpama itu tidak sesuai di Kajang. Namun, calon PKR itu disifatkan beliau tiada pilihan. Itu menjadi satu drawback kepada dia. Jadi dia tak sangka-sangka dalam masa 2 hari berlaku saja perkara ni kan, nama dia dah naik terpancut. Dia pun agaknya tak sempat nak berangan-angan lagi. Terus pula jadi calon Kajang, senang lenang duduk di matang bawah dan sebagainya, kenalah datang Kajang. Dan Presiden PKR itu juga tanpa berselindung terus meraih simpati. Sudah tentu penduduk Kajang ada pendirian sendiri siapa yang harus dipilih. Apa yang pasti, bukan sahaja di Kajang, tetapi seluruh negara sebenarnya perlu dimerdekakan daripada politik sandiwara dan emosi. Perlukah penduduk Kajang terjerat antara memilih pemimpin berintegriti dengan pemimpin yang meraih simpati? Hanya kebijaksanaan menjadi jawapan terbaik. Kepada seluruh warga Kajang, selamat mengundi. Untuk TV1, Jumaatun Abdul Ghani melaporkan. Bertemu kembali. Sistem pengkomputeran cukai barang dan perkhidmatan GST telah siap sepenuhnya untuk beroperasi pada 1 April tahun depan. Sistem yang dikenali sebagai MyGST itu diharap dapat memudahkan peniaga melakukan pendaftaran, pengauditan dan tuntutan balik bayaran tanpa perlu ke pusat pemprosesan. Persediaan custom di era GST nanti, semua sistem itulah bersedia dan juga kami sekarang sedang memberi ceramah kepada orang awam, pendedahan kepada mereka dan juga kepada peniaga supaya mereka faham apa sebenarnya ini GST dan macam mana pelaksanaan dia dan juga sistem dia macam mana.
Beliau ditemui RTM pada roadshow kempen Fahami GST, anjuran Kementerian Keuangan dan Kastam Diraja Malaysia di Kuala Lumpur. Kempen ini bertujuan memberi penerangan terperinci mengenai GST selaras dengan harapan kerajaan agar semua lapisan rakyat memahami kebaikan GST sebelum ia dilaksanakan. Patrina berkata jika penerangan cukup diberikan, rakyat akan dapat memahami apa itu GST dan secara tidak langsung dapat mengatasi kebimbangan pengguna mengenai pelaksanaannya tahun depan. FTSE Bursa Malaysia FBM KLCI dijangka didagangkan mendata minggu depan berikutan faktor-faktor luaran dan ketidaktentuan ringgit. Ketua Penyelidikan Runcit Affin Investment Bank Dr. Nazri Han berkata data ekonomi Amerika Syarikat yang bertambah baik akan menyekat reaksi tidak menentu terhadap isu di Ukraine. Faktor lain yang akan mempengaruhi pasaran termasuklah kenaikan kadar faedah yang lebih awal daripada jangkaan oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Bank Pusat Amerika Syarikat telah mengumumkan mereka akan mengekalkan kadar faedah yang rendah sekurang-kurangnya sehingga bulan 6 tahun 2015. Dengan ini pelabur akan mendapat sedikit ketentuan dan pastinya saham mungkin boleh disokong selama kadar faedah ini ditimbangkan pada harga yang rendah. Dan itu kita membuat sasaran composite index akan berlega di antara 1.800 dan juga 1.830. Bagi asas mingguan, FBM KLCI naik 15.36 mata dan ditutup pada 1,820.48 semalam. Jumlah dagangan mingguan susut kepada 7.29 bilion saham bernilai 10.08 bilion ringgit berbanding Jumaat lepas. Di pasaran utama, jumlah dagangan berkurangan kepada 5.27 bilion saham bernilai 9.47 bilion ringgit berbanding minggu lepas. 18 projek terbengkalai dan bermasalah di kawasan Subang Jaya telah dibangunkan semula oleh Majlis Perbandaran Subang Jaya MPSJ. Daripada jumlah itu, 10 projek telah siap dibina, 5 lagi sedang dibangunkan dan selebihnya dalam proses untuk dijalankan semula. Menurut timbalan yang dipertua MPSJ Abdullah Marjunid, pembangunan semula ini akan dilaksanakan oleh unit bangunan bermasalah dan terbengkalai di bawah pihak berkuasa tempatan tersebut. Jadi tinggal ada satu lagi projek yang terbengkalai di MPSJ, tetapi kami terus berusaha untuk memastikan projek ini dapat dilaksanakan. Beliau bercakap demikian pada sidang media sempena Majlis Penyerahan Sijil Layak menduduki CFO bagi bangunan The Main Place di USJ 21 Subang Jaya. Bangunan ini yang telah terbengkalai selama 16 tahun telah dibangunkan semula melalui pembukaan tender baru oleh PricewaterhouseCoopers. Sumbangan legenda Sendirian Berhad merupakan pemaju yang memenangi tender tersebut dan seterusnya melantik Binapuri Holdings Berhad sebagai kontraktor utama. Baik, sukan kami buka dengan perkembangan kejohanan squash dunia. Hasrat pemain nombor 1 dunia, Datuk Nicol and David, merangkul gelaran juara dunia kali ke-8 di laman sendiri tidak kesampaian. Nicol dikejutkan Nour El Sherbini dari Mesir pada perlawanan yang berlangsung 5 set. Perlawanan separuh akhir menyaksikan Datuk Nicol and David turun selaku pilihan utama berdepan wakil dari Mesir, Nour El Sherbini. Nicol yang dijangka tidak berdepan masalah untuk mara ke final memberi harapan penyokong setia dengan kemenangan mudah 11-4 di set pertama. Namun Sherbini nyata tidak mudah mengalah apabila bangkit menguasai 2 set berikutnya dengan kemenangan 11-9, 11-6. Nicol kembali menyamakan kedudukan dengan kemenangan 11-2 di set keempat. Namun, set penentuan berlangsung sengit menyaksikan Sherbini lebih bertenaga melangkah ke pentas final dengan kemenangan 11-9 untuk berdepan pilihan kedua Laura Massaro dari England. Baik, seterusnya bola sepak Liga Perdana Pendahulu Liga Polis Diraja Malaysia PDRM terpaksa berhempas pulas di saat akhir sebelum mengikat Felda United 3-3 semalam. Jaringan penalti oleh Ashfaq Ali menyelamatkan PDRM dari ambang kekalahan pertama musim ini. Keadaan padang basah sedikit merencatkan pertemuan di antara Felda United dengan PDRM. Bagaimanapun Sang Saka Biru berjaya mendahului 1-0 apabila penyerang sensasi PDRM Ashfaq Ali berjaya meloloskan diri dari perangkap offside untuk menewaskan penjaga gawang Felda Farizal Harun pada minit ke-11.
PDRM terus menambah derita Felda minit ke-30. Chad Charles Souza berjaya menguis bola masuk untuk kedudukan 2-0. Sejurus sebelum tamat babak pertama, Felda merapatkan jurang gol hasil jaringan Syarul Niza Mustafa untuk kedudukan 1-2. The Settlers berjaya menyamakan kedudukan menjelang minit ke-56 hasil remebatan padu Indra Putra Mahyudin. Giliran Felda untuk mendahului menerusi tandukan Edward Junior Wilson untuk kedudukan 3-2. Namun Felda menghadiahkan sepakan penalti kepada PDRM dan Asfaq Ali tidak mensia-siakan peluang pada minit ke-79. Tamat perlawanan, Felda United seri 3-3 dengan PDRM. Pulau Pinang pula bangkit dari ketinggalan 1 gol untuk menewaskan Negeri Sembilan 3-1 di Paroi. Kesemua gol terhasil pada babak pertama perlawanan dan Pulau Pinang kini berkongsi 19 mata dengan PDRM di puncak Liga Premier. Di Alustar, jaringan tunggal Billy Mehmet pada babak kedua memadai buat Kedah meraih 3 mata penuh dengan menewaskan JDT 2. Turut mencatat kemenangan menerusi keputusan 1-0 adalah UiTM FC yang menewaskan PBA PPFC di Stadium Bandaraya. Pemain import mereka Abdi Kasim muncul wira menerusi jaringan pada minit kedua perlawanan. Di Melaka, DRB High Comm pula terikat 1-1 dengan Perlis. Meskipun melalui menerusi jaringan sendiri Farouk Hussein, DRB gagal mempertahankan kedudukan itu untuk terpaksa berpuas hati dengan 1 mata. Rekod kedudukan terkini Liga Premier. Masih bersama Berita Nasional. Gagal membina rumah kos rendah mengikut tempoh yang ditetapkan. 28 pemaju perubahan disenarai hitamkan di Johor sehingga Februari lalu. Kumpulan itu tidak dibenarkan menjalankan projek baharu di negeri itu selagi tidak dapat menyiapkan projek terdahulu. Bagaimanapun, mereka masih berpeluang berunding dengan pihak berkuasa tempatan PBT bagi memulihkan imej masing-masing. Melainkan mereka datang berbincang, kalau mereka nak tukar daripada semuanya buat rumah kos rendah, mereka boleh tukar rumah mampu milik. Rumah mampu milik Johor ada 150,000, 80,000. Mungkin mereka merasakan terlalu subsidi terlalu tinggi ke apa whatever lah. Tapi mereka boleh bincang. Pokoknya tapak tu mesti dibina rumah kos rendah. Kalau dia tak bina langsung, dia kena bayar 40,000 satu unit. 40,000 satu unit. Tapi kalau dia mohon nak bina mampu milik, kan, daripada rumah kos rendah dia nak bina mampu milik 150, 80, 42, mereka kena 7,000. Senarai pemaju yang telah disenarai hitam bakal diumumkan. 30,000 unit rumah kos rendah dikenal pasti gagal dibina di Iskandar, Malaysia dalam tempoh 2 tahun selepas pemaju mendapat kebenaran untuk merancang. Datuk Muhammad Khalid ditemui selepas majlis pecah tanah projek rumah mampu milik di Tanjung Senibong di Permasjaya. Sebanyak 1,088 unit rumah akan dibina dalam tempoh 2 tahun dengan 222 unit dijangka siap dalam fasa pertama. Dalam sidang media khas, Datuk Muhammad Khalid memberitahu akan menubuhkan Lembaga Perumahan Johor bagi mengambil alih semula tanah-tanah yang gagal dibangunkan rumah kos rendah atau mampu milik. Enakmen mengenainya bakal dibentangkan dalam sidang DUN yang dijadual Jun depan. Pelanggaran 4 kereta di kilometer 46.5 Lebuh Raya Utara Selatan berdekatan Alustar, Kedah telah mengakibatkan kesesakan lalu lintas. Insiden yang berlaku kira-kira 12 tengah hari tadi menyebabkan anak seorang guru Maktab Mahmud Kuala Muda, Sungai Petani mengalami kecederaan. Azizi Syukur, 26 tahun, menyatakan ketika insiden mereka dalam perjalanan dari Tanjung Karang, Selangor ke Perlis bagi menghadiri majlis perkahwinan. Bagaimanapun, ketika sampai di lokasi, kereta yang dinaiki adiknya dipercayai dilangkar dari belakang oleh sebuah kenderaan lain. Rempuhan kuat itu juga melibatkan satu lagi kereta lain. Itu nampak jam, kami slow lah. Saya naik kereta lain depan tadi, kami konvoi tiga kereta. Yang ini yang belakang sekali. Lepas tu saya tengok cermin belakang, tengok kereta adik dah terangkat dah.
Kereta mewah itu remuk di bahagian hadapan sementara satu lagi kereta remuk di bahagian depan dan belakang. Manakala bangsa yang dilaporkan cedera dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah bagi penerima rawatan. Membudayakan amalan kebersihan dalam kalangan masyarakat termasuk menjaga keindahan di kawasan pantai mampu mengekang pencemaran pelbagai jenis penyakit. Sehubungan dengan sasaran itu juga, Pantai Saujana Port Dickson diisytiharkan kawasan zon sifar sampah kerana lokasi berkenaan menjadi tumpuan pelancong. Zon ini adalah merupakan satu kawasan penguasaan bagi sesuatu kawasan PBT di mana kita nak educate masyarakat kita dan orang ramai termasuk pelancong yang datang ke kawasan PPD untuk sama-sama menjaga kebersihan kawasan pantai kita. Beliau bercakap demikian dalam majlis perasmian Zon Sifar Sampah di Pantai Saujana Port Dickson. Denda RM250 akan dikenakan terhadap individu yang didapati membuang sampah sesuka hati di kawasan zon sifar sampah. Sebagai permulaan, Majlis Perbandaran Port Dickson memberi tempoh selama 2 bulan sebagai peringatan kepada orang ramai membudayakan amalan menjaga kebersihan di kawasan zon sifar sampah dan sekiranya mereka masih membuang sampah merata-rata, tindakan dikenakan serta-merta. Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan mengeluarkan dana zakat berjumlah 1.5 juta ringgit setahun kepada 14,000 pelajar sekolah rendah di seluruh negara. Bantuan khusus buat pelajar di luar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Diorang bukan jati KL ataupun Putrajaya atau Labuan yang menetap di Kuala Lumpur dan bekerja di Kuala Lumpur. Diorang bayar zakat di Kuala Lumpur juga kan. Jadi duit tu kita salurkan keluar balik lah sebab diorang pun bukannya daripada negeri sendiri kan. Beliau ditemui RTM selepas penyerahan sumbangan kepada pelajar DUN Bukit Kayu Hitam di SMK Hosba Changlun Bukit Kayu Hitam, Kedah. Penyampaian dilakukan ADUN Bukit Kayu Hitam, Datuk Ahmad Zaini Japar. Di Kedah sahaja melibatkan 642 penerima membabitkan dana sebanyak RM69,000. Yayasan Taqwa merupakan entiti di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Januari lepas, Yayasan Taqwa menyalurkan sumbangan kepada pelajar di 6 buah sekolah serta Ma'had Tahfiz dan masjid di Krabi, Thailand. Baik, Berita Nasional 8 malam berakhir di sini. Jangan lupa rancangan khas mengenai MH370 jam 9.30 malam nanti. Jadi seluruh rakyat jangan berputus asa, teruskan berdoa mengikut agama masing-masing. Moga pesawat MH370 dapat ditemui. Ya, dan pada masa yang sama jangan salahkan sesiapa dalam menghadapi musibah ini. Sebaliknya menerima insiden pesawat MH370 sebagai ujian dari Yang Maha Kuasa. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.